Xiao Yue, kini, walaupun aku sudah berjaya dan memiliki aset bertriliun, tetapi rasa bersalah terhadap kamu dulu adalah penyesalan seumur hidupku. Ayah, Li Xiaoyue, duit rumah kemana? Duit rumah sudah lama habis, kau habiskan. Mengarut. Jangan, Lin Fan. Tolonglah aku. Ini duit untuk rawatan anak kita. Kau tak boleh ambil. Jangan. Percayalah Xiaoyue, dengan duit ni aku boleh balikkan keadaan. Bawa kamu dan anak hidup senang. ayah, jangan pergi. Ayah. Yue, sedarlah, Yue. Tolong. Istri anak kamu di mana? Presiden Lin, selepas suntikan terakhir ini, Tuan boleh keluar hospital. Baik. Maklumkan syarikat, aku putuskan peruntuk 1 bilion untuk cari istri dan anak yang tinggalkan aku 15 tahun lalu. 1 billion? Ya, 1 bilion. Cari mereka, tebus rasa bersalahku terhadap mereka dulu. Ya, saya uruskan sekarang. Lin Fan, sekarang baru tahu bersalah. Sudah terlambat. Suntikan tadi untuk hantar kau mati. Xiaoyue, kau kembali anak kita. Berani kau sebut anak kita? Dia sudah tiada. Dia tiada punca sebenarnya ialah kau. Aku nak kau mati bersamanya. Aku salah istri. Aku betul-betul salah. Istri, aku salah istri. Ini 15 tahun lalu. Aku dilahirkan semula. Ibu ayah nampaknya dah tidur. Dia takkan pukul ibu lagi. Baiklah. Istri, dalam hidup sebelum ini, aku khianati kau. Dalam hidup ini, aku pasti tak akan biarkan kalian tersakiti walau sedikit. Dalam hidup sebelum ini, aku khianati kau. Dalam hidup ini, aku pasti tak akan biarkan kalian tersakiti walau sedikit. Kau, Ayah, jangan pukul ibu lagi. Boleh tak? Istri, aku... Lin Fan, aku merayu kau. Uang ini untuk rawatan Yue. Kau tak boleh ambil. Dalam hidup sebelum ini, aku lakukan keganasan rumah tangga. Minum arak, main kat Xiaoyue tahan semua. Tapi aku ambil wang untuk rawatan Yue.
itu yang menghancurkannya. Jeremy terakhir istri dulu aku celaka. Aku bersumpah, mulai hari ini, aku pasti baik pada kau dan Yue. Jangan risau pasal wang, aku yang urus. Lin Fan, kita bercerai saja. Istri, bagi aku satu peluang lagi. Uang untuk rawatan Yue, aku pasti kumpulkan. Kau tahu tak kos pembedahan Yue berapa banyak? 300,000? 300,000 ringgit. Mana awak nak cari duit sebanyak itu? Yue dah berusia 8 tahun. Kalau awak berusaha sedikit pun, saya takkan sampai rasa tak berdaya macam ni. Cuma 300,000 saja. Dalam masa seminggu, saya pasti kumpulkan. Sudah berkahwin bertahun-tahun, sifat awak macam mana, saya sangat faham. Dalam 2 hari ni, saya bawa Yue tinggal di rumah adik lelaki saya. Isnin depan, kita jumpa di pejabat pendaftaran. Jom kita pergi. Ayah, Yue tak nak ayah dengan ibu bercerai. Yue yang baik, tinggal dengan ibu dulu beberapa hari. 2 hari lagi ayah jemput kamu. Betul ke? Berjanji dengan kait jari. Mestilah betul. Berjanji dengan kait jari. 100 tahun tak boleh ubah. Yue, jom kita balik. Jom. Penyakit Yue tak boleh tangguh lagi. Dalam masa seminggu, saya mesti kumpul 300,000. 300 ringgit jadi 300,000. Bagi orang biasa, mungkin susah. Tapi saya dalam kehidupan dulu, berpengalaman puluhan tahun dalam perniagaan. Nilai aset beribu-ribu bilion. Ini pasti bukan masalah. Ada idea. Saya ingat pada hari ini dalam kehidupan dulu. Persembahan drone yang asalnya di pusat Jianmin, tukar last minute ke dataran rakyat. Ada orang jual teropong, dapat untung besar. Sekarang pukul 4 petang. Saya perlu cepat sampai ke pasar borong. Beli semua teropong. 10 ringgit, 90 sen, 1 ringgit. 50 sen. Kau ni sengaja nak main-main dengan aku ke? 50 sen satu. Kedai aku nak tutup ke? Bos, tengoklah barang-barang kau ni tak laku. Lagi beberapa hari mesti rosak. Lebih baik kau jual terus pada aku. Hentikan kerugian awal. Tapi aku pun tak boleh jual 50 sen satu. Kita tolak ansur sikit. 70 sen. 70 sen pun 70 sen lah. Haha, puasnya Maria. Alamak. Bos, beri aku pinjam basikal 3 roda kau, malam ini aku kembalikan. Tunggu Pulangkan pada aku. Hei, aku cakap kawan dataran usang ni setengah tahun tak ada acara. Kau jual sini, hantu pun tak datang. Teropong nak tak? 20 ringgit satu? Kalau nak, aku kurangkan 5 ringgit. Aku tak nak kau ni duit banyak sangat. Sini ada apa-apa perniagaan? Notis rasmi persembahan drone ditukar ke dataran rakyat. Jemput semua orang datang. Jumpa. Ada yang jual. Bos, teropong ni berapa? 20 ringgit satu? Tak tipu sesiapa? 20 ringgit satu. Siapa nak beli barang mahal macam ni? Semua ini aku ambil. Baik. Maria, scan kod saja. Baik, sudah bayar. Macam mana boleh? Ambil semua sekaligus. Barang beli 300, jual 8,000. 20 kali ganda sehari. Tapi untuk capai 300,000, masih jauh lagi. Saya mesti cari cara cepat lagi. Saya ingat dalam hidup sebelum ini, tempoh masa ini, ada seorang anak kaya kad Ultraman edisi terhad dibuang oleh pengasuh macam sampah. Tepat di atas talian tawaran 40,000 untuk cari. Akhirnya diterima oleh pemilik kedai borong ini, dapat tukar 70,000. Hai, datanglah abang. Barang lepas jual macam mana? Bolehlah, biasa saja. Hari ini nak apa? Bos, awak baru terima apa? Barang baik tak ada. Contohnya, bungkusan kad Ultraman macam tu. Kau ni ada, mestilah ada. Ini dia. Bos, barang ini berapa harga?
Kau pun pelanggan lama 7,000 lah. Bos, awak tak jujur ni. Kalau 6,000, Kau cakap berapalah? 5,000. 500. Alamak, Aduh, pergi kanan tak hantar. bos berkawanlah. Barang ini tak mahal sangat. Itu kau tak tahu nilai. Tengok kerja tangan ini. Warna ini cantik sangat. Murah sikit lah, bos. Murah sikit. Saya ambil balik bagi anak perempuan mainan saja. 5,000. 4,000. Pergi kanan tak hantar. Murah sikit, bos. Harga tetap 4,500. 4,500. Baiklah. Maria sudah lepas. Hoi. Hahaha. Jalan, bos. Jaga diri. Datang lagi lain kali. Memang orang yang ditipu. Saya beli 20 yuan. Dia nak beli dengan 4,500. Diberi kawan luar negara. Kad Ultraman edisi terhad. Cari segera. Pasti ada ganjaran besar. Jika dapat dikembalikan, hadiah 40,000 yuan. Kad ini saya beli 20 yuan. Sebenarnya boleh tukar 40,000. Dia ambil dengan 4,500. Saya yang ditipu. Hai, halo. Terima kasih ya. Ini teman wanita saya, hadiah hari jadi daripadanya. Bagi saya, ia sangat bermakna. Berikan akaun anda, saya pindah wang. Kalau nak ambil, 40,000 tak boleh. Berapa kamu mahu? 80,000. Bukan kawan, kenapa kamu naik harga mendadak? 40,000 pun tak cukup? Saya juga dapat dari pasaran terpakai. Pemilik kedai minta harga 68,000. Saya minta 80,000 dari kamu. Sangat munasabah. Baiklah. Kalau rasa tak sesuai, lupakan saja. Lagipun anak saya juga suka Ultraman. 3, 2, 1. Tunggu sekejap. Baik. 80,000 setuju. Saya ambil. Telah terima 80,000 yuan. Dua hari untung 80,000. Yue. Tunggu. Ayah pasti akan kumpulkan wang pembedahan kamu. Kau buat apa di sini? Nak jumpa Yue? Jangan marah. Sebentar lagi aku pergi. Isnin depan, kita pergi uruskan penceraian. Anak pasti ikut aku. Jauhi dia. Maafkan aku, Xiao Yue. Aku tahu aku dah lukakan hati kau. Aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Tebus? Simpan untuk orang lain lah. Ayah! Jaga rindu ayah! Yue. Ayah pun rindu Yue. Cepatlah pergi. Adik aku nak balik. Kalau dia nampak kau, dia pasti pukul kau. Lin, berani juga kau datang. Apa lagi kau ganggu kakak aku? Berhenti. Kak, jangan halang aku. Hari ini aku nak habiskan kau. Letak. Bukankah kau kata nak baik dengan kakak aku? Inikah caranya kau baik dengan dia? Dulu salah aku. Aku yang salah dengan kakak engkau. Tapi aku jamin, mulai sekarang, aku tak akan biarkan mereka sedikit pun tersakiti. Kata-kata itu kau dah ucap berapa kali dah? Hari ini aku nak habiskan kau. Li Tong. Aku dah tak ada sebarang hubungan dengannya. Biarkan dia pergi. Pakcik, jangan pukul ayah. Yue. Ayah akan datang jumpa kau lain kali. Kau duduk sini, dengar cakap ibu. Kau ayah apa pun bukan. Pada masa ini dalam kehidupan lepas, seorang membeli dengan harga 200,000 mengambil di sini sebuah pembesar suara terbuang. Saya mesti ambil pembesar suara itu dahulu. Jual semula dengan harga tinggi, baru dapat kumpulkan iuran pembedahan Yue. Bos, saya datang lagi. Kenapa awak lagi? Budak ni pandai pilih barang. Nampak tajam matanya. Kali ini biar dia pilih dulu. Nanti kita tak jual padanya. Mungkin saya pun boleh untung berpuluh ribu. Kad Ultraman tempoh hari untung banyak kan? Biasa sajalah. Baiklah. Awak tengok sendiri. Panggil saya kalau ada keperluan. Dalam kehidupan lepas, yang ambil pembesar suara itu seorang pengumpul alat muzik.
Khusus untuk ubah swab pembesar suara vintage sendiri. Pembesar suara ini sudah lama. Alat ganti tak dihasilkan lagi. Hanya dibeli dengan harga tinggi dari tempat lain. Kodola 3021 PT dilancarkan tahun 1946, pembesar suara klasik. Awak yang saya cari. Yuran pembedahan UAE ada harapan. Bos, bagi harga. Suka dengan barang lama tu? Ini saya tak jual. Tak jual? Kenapa tak jual? Kenapa tak jual? Saya memang tak nak jual. Oh, saya dah faham. Awak ingat saya beli pembesar suara ini sama macam kad Ultraman dulu? Beli dari awak, jual mahal pada seorang anak orang kaya, kan? Tak. Bukan. Bos, peluang seperti itu hanya sekali. Kalau saya dapat setiap hari, adakah saya akan pakai begini? Kata budak ini, nampaknya ada logik juga. Bos, barang buruk ini awak nak jual ke tidak? Kalau tak jual, saya pergilah. Awak tahu berapa? 30,000. 3,000? 30. Bukan. Abang awak bergurau ke? Barang buruk ini hanya bernilai 30. Betul lah, bos. Awak sendiri kata, ini barang buruk. Maka bernilai 30 lah. Ayo, tak boleh. Tambahlah sikit. Baiklah, siapa suruh saya awak pelanggan tetap di sini? Maka tambah 20, 50, saya ambil. 100. Awak nak ambil lah. Baiklah, 100 jadilah 100. Siapa suruh orang tua di rumah suka barang-barang lama ini? Bos, sudah lepas lah. Barang ini saya beli dengan 20, jual balik kepada awak 100. Untung bersih 80. Kali ini giliran awak. Jadi orang yang ditipu. Baik, abang awak tunggu sekejap. Saya bungkuskan untuk awak. Bos ada tak? Ada saya lah. Dengar kat sini awak ada antik dari abad lepas. Kawan saya suka sangat ini. Jadi suruh saya datang tengok jalan. Dia akan sampai nanti. Baik. Kami di sini apa pun ada. Ikut saya. Bos, pembesar suara sebentar, hantar ke saya ya. Saya ada hal, pergi dulu. Ayo. Ini bukan besar suara yang kawan aku nak ke? Yang itu, nampaknya dia yang beli. Kawan-kawan? Kenapa? Maaf ya. Tunggu sekejap. Macam ni. Kawan aku pun suka pembesar suara ni. Boleh tak awak lepaskannya? Harga kita boleh naikkan. Anggap saja berkenalan. Baiklah. Bagi awak lah. 500,000. Baik. Apa? 500,000? Deal. Saya Tang Ming. Berkenalan. Saya Lin Fan. Maaf ya. Nak ambil telefon? Hai Abang Chang Zuang. Tang Ming, ni yang saya nak. Mesti dapatkan, tak kira harga. Saya sampai sekarang, Jangan risau. Semua dah selesai. Tunggu awak je. Abang Lin, nak tunggu kawan saya tak? Lagipun dia yang bayar. Baik. Bos. Bungkuskan dulu. Senang nak angkat nanti. Baik. 500,000. Barang buruk ini berharga 500,000? Selesai. Saya ingat dalam kehidupan dulu, Cui Chiang menggunakan semua dana syarikat untuk beli sebuah kedai pembesar suara yang lama di bandar Jiangcheng. Lepas tu, kedai ini sebab urus niaga tak bagus. Sebabkan Bun Fan Yinying rantai dana putus. Oh. Orang ni ialah Lin Fan. Dialah yang jual pembesar suara ni pada saya. terima kasih adik Lin. Untuk cari pembesar suara ni, saya dah bersusah payah sangat. Adik Lin, berapa harganya? Mari. Saya pindah duit pada awak. 500,000. Mari. Baiklah. Presiden Cui, awak baru-baru ini sedang berunding dengan Yu Meng Sheng Yue? Bagaimana awak tahu? Oh, cuma tekan Yu Meng Sheng Yue. Nampaknya pilihan terbaik. Awak pun fikir begitu? Langkah ini bagus. Tapi saya tak syorkan. Kenapa? Yu Meng Sheng Yue. Sejak kebelakangan ini kerap ada masalah operasi lambat laun kumpulan itu akan bermasalah. Adik Lin, nasihat awak akan saya pertimbangkan baik-baik. Mari, saya hantar awak pulang. Baik. 3 hari kelahiran semula, kos pembedahan UAE sudah cukup. Sudah tentu semua ini hanyalah permulaan kecil. Dalam hidup kali ini, saya nak bina empayar perniagaan dengan Xiao Yue.
Esok kita pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Jangan lewat. Xiao Yue, kos pembedahan sudah saya kumpulkan. Esok kita ke hospital untuk rawatan Yue Yue. Akhirnya sampai juga ke tahap ini. Tapi saya tak akan berputus asa. Abang hutang dengan awak pasti saya bayar. Li Tong, hutang awak dengan Hugo, kalau tak bayar hari ini, kami tak akan pergi. Kakak Yue baik-baik saja? Selepas rawatan lepas keputusan terkini agak baik. Tapi doktor kata perlu dibedah secepat mungkin. Cuma kos pembedahan 300,000 ini. Mana nak cari duitnya? Kakak, jangan risau. Serahkan pada saya. Saya beli saham minggu lepas. Minggu depan pasti naik. Nanti kita ada duit untuk rawatan Yue. Awak melabur saham? Kak, jangan risau. Tunggu saja minggu depan. Kalau korang tak nak pergi, saya akan panggil polis. Panggil polis? Pergilah buat report. Saya tak percaya menuntut hutang pun salah. Korang buat apa? Korang buat apa? Ayah! Yue Yue, jangan takut. Ayah beli mainan untuk awak. Pergi main dalam bilik tidur, boleh? Awak datang buat apa? Apa yang berlaku di sini? Hoi budak, kami datang untuk tuntut hutang. Awak berhutang dengan dia? Saya cuma pinjam sikit duit untuk melabur saham. Tak sangka saham yang saya beli itu gagal total. Bukankah awak kata awak pinjam duit dari kawan? Li Tong, macam mana awak beli pinjaman haram untuk labur saham? Kawan saya kata saham itu pasti naik. Saya pun percaya. Tak sangka. Korang tuntut hutang boleh saja. Tapi jangan sampai keterlaluan. Tak takut kami report? Report? Hoi budak, awak datang nak buat lawak ke? Abang, tolong bagi sikit masa lagi. Hutang saya pasti saya bayar. Tak boleh. Hari ini 1 sen pun tak boleh kurang. Kalau tak, kami tak akan pergi. Macam mana kamu boleh buat begini? Saya akan telefon cari duit. Cuma boleh tak beri tempoh 2 hari? Kamu kata bagi tempoh, kami kena bagi. Kalau begitu kami tak ada muka lah. Kalau kamu tak pergi, saya betul-betul akan telefon polis. Telefonlah. Saya benarkan kamu telefon. Kami tak buat salah pun. Lagipun, longer ini bukan orang yang kamu boleh langgar. Sudahlah. Dia hutang kamu berapa? Saya bayar gantinya. Kau bayar? Dengan apa kau bayar? Kau selain judi, boleh buat apa lagi? Xiao Yue. Yuran pembedahan Yue Yue saya dah kumpulkan. Lin Fan. Sudah sampai masa ini, boleh tak jangan bual di sini? Yuran pembedahan Yue Yue perlukan 300,000. Kalau kau boleh kumpul 300,000 ini, penyakit Yue Yue dah lama sembuh. Betul lah, kau janganlah sombong kosong. Kalau kau tipu mereka, yang susah akhirnya kami. Xiao Yue, percayalah saya memang ada duit. Li Tong, hutang kamu berapa? Beri saya nombor akaun, saya bayar balik. 350,000. 1 sen pun tak boleh kurang. Apa? Saya cuma pinjam 160,000? Kenapa kena bayar balik 350,000? Budak, kau pinjam duit Along. 350,000? Ini lebih mahal daripada yuran pembedahan Yue Yue. Macam mana kami nak bayar balik? Xiao Yue, jangan risau, saya ada duit. Semua salah kau. Kalau bukan kau habiskan duit keluarga habis semua, saya pun takkan sampai duit pembedahan anak perempuan pun tak ada. Li Tong pun takkan pinjam wang cuti untuk rawatan Yue Yue. Pergi. Tak nak lihat kau. Betul, kau duduk sini hanya sakitkan kakak saya. Cepat pergi. Korang berlakon drama sedih sini ke cukup? Sekarang juga bayar balik. Kalau tak, saya tak ampun korang. Duit dah dibayar, korang pergi. Kau si tak guna, mana dapat 350,000? Kau ingat saya bodoh? Lin Fan, kita nak cerai. Ini bukan hal kau. Cepat pergi. Kalau kau marahkan mereka, mereka mungkin buat hal lebih teruk. Lin Fan, jangan kacau kami. Saya ingatkan korang, kalau tak bayar hari ini, korang tunggu mati. Saya dah cakap, duit dah dibayar. Kau tak nampak ke? Boleh diam tak? Nampak tak isteri kau tak percaya nak cerai pun pada kau 250 pun tak ada, nak 350,000 lagi.
hebat sungguh. Kita pergi. Lin Fan, kau bayar betul-betul RM350,000 itu? Dapat duit dari mana? Yue masih sakit. Duit ini bukan duit untuk pembedahan Yue kan? Xiao Yue, jangan risau pasal duit. Saya pasti kumpulkan. Tapi Litong, kenapa kau pinjam uang kadar tinggi untuk saham? Kenapa? Kau berani tegur saya? Kau pun tak lebih baik? Jangan-jangan kau keluar pinjam duit lagi? Setiap kali kau pinjam, akhirnya saya bayar. Saya tak pinjam duit. Saya buat bisnes kecil, dapat berpuluh-puluh ribu. Baru berapa hari berpisah, kau dah untung berpuluh-puluh ribu. Lin Fan, kau rasa saya akan percaya? Sudahlah. Hutang Litong pada kau, kami akan cepat kumpulkan dan bayar balik. Hari ini saya sibuk. Lusa, kita jumpa di pejabat pendaftaran. Xiao Yue, Lepaskan. Lin Fan dapat duit dari mana? Jangan-jangan kau pinjam uang kadar tinggi lagi? Nanti bila orang datang tuntut hutang, dengan kredit saya macam ini, mana ada pemberi pinjaman nak pinjamkan saya berpuluh-puluh ribu? RM10,000, RM10,000. Lin Fan, baki awak masih ada RM150,000. Lin Fan, kali ini saya yang bersalah. Tak apa. Kalau bukan kerana awak adik kandung Xiao Yue dan awak baik pada Yue, saya tak mungkin akan ambil duit rawatan Yue untuk tolong awak. Tolong juga cakap baik dengan kakak awak. Dulu saya bersalah padanya. Nanti saya pasti berubah. Lin Fan, kali ini saya rasa awak berbeza. Alamak, saya hampir lambat kerja. Saya pergi dulu. Nanti awak hantar Yue ke Tadika. Ayah. Ayah, saya suka hadiah yang ayah sediakan. Aduh, puteri kecil ayah. Nanti ayah akan belikan lebih banyak mainan yang lebih seronok. Jom, ayah hantar ke Tadika. Li Xiaoyue, apa masalah awak? Syarikat menanggung kerugian besar kerana satu kesilapan awak. Kerugian yang sangat besar. Apa penyelesaiannya? Pengurus, ini projek pasukan. Tak boleh salahkan saya seorang sahaja. Berani ya? Berani melawan ketua. Awak percaya tak? Saya akan hentikan bonus awak bulan ini. Hanya kerana saya tolak jodoh dengan sepupunya, dia bully saya begini. Tapi penyakit Yue perlukan duit. Sebelum Rabu ini, suruh mereka tanda tangan. Kalau tidak, kau boleh keluar dengan barang kamu. Masakan dah sampai. Ayah, masakan ni apa nama? Ini rusuk babi masak merah. Ibu paling suka makan ini. Wanginya. Nanti saya nak masak untuk ibu juga. Pandainya kamu dah balik. Sup dah hampir siap. Boleh mula makan. Lin Fan, tak payah buat semua ini untuk tahan saya. Hubungan kita tak boleh diselamatkan lagi. Kalau tak nak nampak, saya boleh datang awal lain kali. Saya akan pergi lepas masak siap. Saya ada hal nak selesaikan hari-hari ini. Lusa kita jumpa di pejabat hal ehwal sivik. Si bodoh. Kenapa kau di sini? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Anak perempuan aku sungguh silap pilih. Kenapa dulu pilih kau? Ayah, kenapa kau datang? Kalau aku tak datang, macam mana aku tahu kau berdua nak bercerai? Tapi, lebih baik bercerai awal. Dengan keadaan kau, sekejap sahaja boleh cari seorang jejaka kaya raya. Sekarang baru sedar. Sungguh bodoh. Ayah, jangan cakap lagi. Lin Fan, aku beritahu kau, selepas bercerai, cepat bawa anak kecil ini keluar dari sini. Jangan halang anak aku kahwin lagi. Yue anak aku tak setuju dia bawa. Kau bodoh ke? Bercerai bawa anak. Macam mana kau cari pasangan lain? Walaupun aku bercerai, aku tak akan cari lagi. Semua kau keluar. Keluar. Dengar tak? Suruh kau pergi. baiklah. Aku pergi. Ayah, jangan bercerai dengan ibu. Yue, baik. Ayah dan ibu tak bercerai. Ayah, nanti datang lagi jumpa kau. Si bodoh. Apa kau buat lambat-lambat di sini? Cepat pergi. Xiao Yue, bila kau nak bercerai dengan dia, aku dah sedia untuk kau hubungi pasangan lain. Asalkan kau berdua jumpa, pasti jadi. Kau pun pergilah. Baiklah. Saya pergi sekarang. Kamu fikirkan baik-baiklah. Saya akan datang lagi dalam beberapa hari. Datuk jahat, cepat keluar. Kamu tidak dialu-alukan di sini. Budak comel, nantikanlah pergi. Pergi. Ibu
makan buah. Pandainya buah ini nampaknya tidak murah. Siapa yang beli? Ayah beli. Ayah. Dapat duit dari mana? Yumeng ada masalah. Nampak bagaimana keadaan sekarang? Berita dah jadi tajuk utama dan semakin hangat diperkatakan syarikat komersial Yumeng berkecimpung dalam peralatan muzik bertahun-tahun. Dulu pernah didedahkan ada syarikat pengurusan yang lemah. Sekarang semua terdedah. Kali ini mungkin tak dapat bertahan. Memang seperti yang dikatakan Lin Fan, nasib baik dia ingatkan saya. Untuk berhati-hati, saya tidak mengambil alih Yumeng Sheng Yue. Kalau tak, saya habislah. Betul. Kalau bukan Lin Fan yang nasihati tuan, berdasarkan pemahaman saya tentang tuan-tuan pasti akan berusaha sepenuhnya untuk mengambil alih syarikat Yumeng Sheng Yue. Lin Fan memang penyelamat saya. Tak sangka di usia muda sudah ada wawasan sebegini luas. Dibandingkan dengannya, saya pula nampak berpandangan sempit. Lin Fan tolong saya dengan begitu besar, saya mesti berterima kasih sepenuhnya. Baiklah. Ajak Abang Lin makan berjumpa. Halo adik Lin, saya Cui Chang, masih ingat? Presiden Cui, ada apa-apa hal? Adik Lin, adakah awak ada maklumat dalaman? Yumeng Sheng Yue ada masalah. Kalau bukan awak beri amaran, saya mungkin sekarang sudah dalam keadaan buntu. Bergurau saja. Saya tak tahu apa-apa maklumat dalaman. Cuma boleh dikatakan gerak hati. Adik Lin, boleh kita berjumpa? Boleh awak cadangkan tempat? Datanglah ke pejabat saya. Saya ingat dalam kehidupan lalu, kilang pembesar suara Cui Chang disebabkan penuaan litar elektrik mengakibatkan kilang terbakar membunuh lebih 10 orang pekerja, merosakkan banyak peralatan audio yang berharga, akhirnya jatuh muflis. Presiden Cui. Adik Lin, alamak, terima kasih banyak. Kalau tak ada awak, mungkin saya sekarang sudah muflis. Janganlah sebut. Nasib awak baik. Adik Lin, saya pindah 3 juta untuk awak, anggap sebagai tanda terima kasih. Presiden Cui, kita kan kawan. Awak jadi tak mesra pula. Haha. Betul, kawan. Adik Lin, lepas ini apa-apa hal, terus sebut, saya pasti tolong kalau boleh. Baiklah. Presiden Cui, awak mesti datang pertama nanti. Mestilah. Presiden Cui, saya... Adik Lin, tak payah panggil presiden. Kita kan rapat. Baik, Abang Cui. Saya tadi lalu kilang audio awak sambil tengok pendawaian awak. Nampaknya agak lama ya. Saya rasa perlu buat pemeriksaan menyeluruh untuk litar elektrik. Elak risiko bahaya. Adik Lin, awak nampak ada masalah ke? Baik, nanti saya suruh orang periksa. Oh ya, Adik Lin, nanti ada masa tak? Abang Cui, ada rancangan ke? Aku beli kontainer murah ni. Nanti nak lelong di Pelabuhan Donghai. Nak cuba tak? Dalam hidup lepas, Kotak misteri kontainer di Pelabuhan Donghai ada yang bernilai berjuta-juta. Kali ni aku nak ambil peluang ni untuk bangkit semula. Kontainer buka kotak misteri. Ya, macam itulah. Semua ni kontainer terbuang. Dalamnya mungkin ada harta bernilai berjuta-juta, tapi mungkin juga lepas buka kosong belaka. Wah, menariknya. Jom, kita pergi tengok sama-sama. Selamat datang ke Pelabuhan Donghai. Saya pengurus Cui Chang. Baik, Cui Chang, mungkinkah dia itu jutawan dari industri musik Cui Chang yang bernilai puluhan juta? Betul, dialah orangnya. Tak sangka dia muncul hari ini. Hari ini kami tak dedahkan. Kita buka kotak misteri. Barang dalam kotak ada yang bernilai ribuan ringgit, ada yang bernilai jutaan. nilai jutaan? Ini cuma bergantung nasib dan keberanian lah ni. Oh, saya faham. Dapat barang berharga terus kaya. Sudah tentu, mungkin juga dapat sampah bernilai ribuan ringgit. Risiko dan untung berjalan seiring. Inilah hakikat berniaga. Untung atau rugi, bergantung nasib anda hari ini. Harga tawaran setiap kontena mulai 200,000. Sekarang saya umumkan. Permainan kotak misteri bermula sekarang. Baik, Saya tawar dah 200,000 ini saja. Siapa berani bersaing dengan saya? Saya juga nak ini. Saya tawar 210,000. Rupa-rupanya siapa? Presiden Tang rupanya. Dengar kata beberapa hari lepas buka kotak rugi berjuta-juta ringgit. Kenapa rasa rugi tak cukup lagi? Nak hantar duit lagi? Saya suka kau nak uruskan. Kalau begitu, mari lihat siapa tawar lebih tinggi 250,000. 2 saja Plazi. Retri kena Trida. Kalau saya tak silap ingat hidup lepas kotak ini keluar, semua baju lama, pembuka rugi ratusan ribu ringgit.
400 ribu, Mapar sama Ciza? 500 ribu. Tang Ming, kotak ini jangan dibuka. Tang Ming, jangan beli di dalam kotak ini. Semua baju lama. Kau kata dalam ini semua baju lama? Budak tak mampu beli. Jangan datang sini buat kacau. Budak, kau ingat kau ada mata X-ray. Boleh ramal masa depan. Kata baju lama? Abang Lin, kali pertama kau datang, kau tak tahu hubungan aku dengan Xiaoqing dulu. Beberapa kali lelong lepas buka kotak misteri kontena. Aku rugi berjuta-juta, walaupun duit kecil. Tapi kali ini aku nak tunjuk maruah 500 ribu. Tang Ming, kalau percaya saya, jangan beli. Saya takkan tipu awak. Awak pula siapa? Nama saya Lin Fan. Betul, Lin Fan abang saya. Sudahlah, Tang Ming abang apa? Alasan saja. Saya rasa awak takut kalah dulu. Jadi, bawa budak ni datang kacau, kan? Yalah. Kalau tak mampu beli, jangan datang main-main tapi takut nak sebut harga. Memalukan sungguh. Presiden Tang, kalau awak tak sebut harga lagi kotak ini, jadi milik Presiden Xiao lah. 5. Saya ikut cakap abang Lin saya, kontena ini saya tak beli. Presiden Tang, kenapa sekarang sampai 500 ribu pun tak mampu? Teruk sangat ke? Saya datang buat bisnes, bukan nak bakar duit. Saya rasa awak ni keras kepala saja. Sebab awak pilih kotak ini, bukannya sebab nampak di luar atas lantai butiran emas tu? Kalau Presiden Xiao tak sebut, saya tak perasan. Memang ada butiran emas. Mungkin dalam ni ada bongkah emas. Presiden Tang, tak boleh nafikan pandangan awak bagus. Teka yang dalam ni mungkin bernilai berjuta-juta bongkah emas. Jadi, baru bawa budak ni datang kata dalam ni baju lama. Buat hal mistik-mistik nak takutkan saya. Saya takkan tertipu swipe card. Presiden Xiao, kotak ini milik awak. Baik. Awak tertipu. Budak, hari ini saya tunjukkan sama ada baju lama atau jongkong emas. Buka kotak. Presiden Xiao untung teruklah. Dalam ni semuanya jongkong emas bernilai berjuta-juta. Presiden Tang kali ini rugi besar. Kalau saya, mesti tambah duit terus kejar? Hahaha. Tang Ming, lihat. Rupanya baju lama. Baju lama? Bukan patut jongkong emas ke? Mungkin butiran berwarna emas. Semua tipu. Sekarang Presiden Xiao rugi teruk. Puluhan ribu belanja, dapat longgokan baju lama. Kalau bukan abang Lin beritahu saya awal, saya yang rugi darah. Tapi macam mana dia tahu dalamnya baju lama? Presiden Xiao, pandangan awak memang hebat. 450 ribu dibelanjakan. Beli kotak baju lama ini. Awak nak bertukar bidang ke industri pakaian ke? Nak jual baju ke? Presiden Cui, apa dah jadi ni? Presiden Xiao jangan marah. Lain kali mesti dapat yang bagus. Ya guna butiran emas tipu saya. Pulangkan duit. Presiden Xiao, ini salah awak lah. Buka kotak misteri memang bergantung nasib. Nasib awak tak baik. Mana boleh salahkan saya? Tang Ming. Beli ini? Cuba kalau berani. Aku nak tengok apa barang bagus. Kotak luar penuh calar dihakis air laut pula. Apa ada dalam ni? Tak mungkin ada barang berharga pun. Kalau ada pun semua dah rosak teruk. Berapa nilai lagi? Tang Ming, budak ni keluar rumah tak bawa otak ke? Kau betul-betul percaya dia? Tang Ming, kalau kau tak nak beli, boleh pinjam 50 ribu? Buka kotak misteri ni. Aku bayar balik terus. Bayar hutang Litong guna 350 ribu. Sekarang ada 150 ribu je. Harga asal kotak misteri pun tak cukup. Ayo, abang Lin, aku percaya kau. Kontena ni aku beli. Kalau menang, kita bahagi 2. Kalau ada yang naik harga, aku akan tambah lagi. Kalau rugi, aku tanggung 200 ribu. 200 ribu. Kotak ni aku nak juga 250 ribu. Kau sengaja cari gaduh ke? Peraturan niaga yang tawar tinggi dapat. Saya rasa Presiden Tang faham. Tang Ming, aku... Abang Lin, aku dah kata percaya kau. 300 ribu, 350 ribu. 400 ribu. 50 ribu. Maaf, saya tak nak beli. Tang Ming, jangan harap sangat saya macam kau membeli sampah pulang. Saya sengaja nak buat kau rugi 400 ribu. Macam mana kau tahu saya akan rugi? Apa bagus sangat dalam kotak ni? Presiden Xiao, dengan pandangan kau macam ni, saya rasa lebih baik jangan beli kotak misteri. Kau patut beli loteri. Sekurang-kurangnya boleh tolong badan amal. Macam mana kau tahu kawan kau ni tak akan rugi?
Mari Saya bukakan untuk korang. Saya bukakan. Kan saya dah cakap tak ada apa-apa bagus. Korang tak percaya. Tang Ming, hebat betul kau. Habis 400,000 beli kotak buih je. Lagi teruk dari saya. Presiden Xiao memang berpengalaman. Cuma tengok luaran tahu dah buka kotak ni rugi atau tak. 400,000 untuk setakat kotak buih ni, Presiden Tang memang rugi besar. Budak, jangan ingat ada sikit tua dah rasa diri kau anak emas. Tak apa Abang Lin, manusia ada masanya nasib tak baik. Siapa cakap dalam ni semua kotak buih? Kenyataan di depan mata. Kau nak tarik balik? Siapa cakap saya nak tarik balik? Buat-buat tak tahu. Cui Chang, saya rasa adik angkat kau ni tak boleh terima kenyataan. Dah jadi gila. Pergi rumah ambil ubat. Rupanya di sini Abang Cui, bongkah emas ada di sini. Bongkah emas lagi. Kalau benar-benar ada sesuatu di dalam, tentu lebih banyak kotak buih. Tang Ming, lebih baik awak balik jadi bos kotak buih. Dia memang gila. Kalau awak beli longgokan kotak buih ini, awak pun gila. Memandangkan awak semua tak percaya, saya tunjukkan. Ini mustahil. Tak sangka isinya bongkah emas bernilai jutaan. Lin Fan ini cuma guna puluhan ribu sekejap untung berjuta emas. Bongkah emas bernilai jutaan. Walaupun Tang Ming beri saya 1/10 kos pembedahan Yue pun dah cukup. Baki wang boleh terus dilabur. Wang hasilkan wang itu prinsip. Cui Chang, saya rasa awak sengaja letak kotak buih di sini. Ini tak betul. sebelum lelong saya dah kata ini kontainer saya bayar yang belum dibuka. Apa yang dapat bergantung pada nasib dan keberanian anda. Baik. Hari ini awak bernasib baik. Adik Lin, awak memang hebat. Langsung dapat berjuta. Dah dapat. Abang Cui, ada beberapa hal saya perlukan bantuan awak. Awak lebih banyak jaringan emas bernilai berjuta ini, kalau tak boleh dijual, tak ada makna. Faham. Cuma nak cari pembeli je kan? Semua orang kata pemegang saham zaman makmur. Tapi saya Cui Chang suka ini emas berkilau. Satu kontainer ni 20 juta saya ambil. Betul ke? Mestilah betul. Mari, saya pindah duit. Baik, Siap. baguslah. Lahir semula seminggu, dapat 10 juta. Abang Lin, terima kasih banyak kali bagi saya dapat banyak duit. Tak apa. Saya pasti nak berkawan dengan awak. Ada peluang kita minum sama. Tang Ming dalam hidup dulu, nampaknya sebab kanser mati. Baik, Tang Ming, awak periksa badan baru-baru ni tak? Setahun lepas periksa, kenapa? Saya nampak awak muka pucat, mesti tabiat hidup tak sihat sebabkan paru-paru ada masalah. Hebatlah abang, awak pandai perubatan juga? Dalam hidup dulu, kumpulan taikang saya bermula dengan perubatan Cina. Saya pakar dalam perubatan Cina. Tahu sikit. Pergi periksa juga untuk hati tenang. Baiklah. Saya ingat. Wah, Abang Cui, kau kenal ramai orang. Ada tak kenal pakar kardiologi? Adik Lin, kau sakit ke? Anak saya sakit jantung. Selepas rawatan dulu, doktor suruh buat pemeriksaan semula. Kalau ada masalah lain, kena buat pembedahan. Adik Lin, saya kenal seorang pakar dari Yanjing, Lishan. Dia pakar jantung yang terkenal. Dia sekarang ni ada di hospital pertama Bandar Jiangcheng. Saya kebetulan dekat hospital. Tunggu sekejap, saya sampai. Oh, Li Xian, pakar dari Hospital Diraja, orang terunggul dalam bidang kardiologi di negara kita. Abang Cui, terima kasih banyak-banyak. Allah Adik Lin. Kita orang sendiri, tak payah berkira. Malam ni ada masa tak? Kau dulu tolong saya untung berjuta-juta. Saya nak balas budi. Baik, jumpa malam nanti. Aduh. Sepanjang hari keluar, kaki dah melecur. Tak jumpa pun pengurus pusat beli belah. Macam mana nak siapkan kontrak ni? Li Xiaoyue, hari dah hampir habis. Apa kau dah buat? Pencapaian syarikat dah capai ke? Ini belum sampai masa yang dijanjikan lagi. Tinggal 3 jam lagi. Apa yang boleh dibuat dalam 3 jam? Prestasi bulan ini awak paling teruk di syarikat. Apa patut dibuat? Tak payah saya cakap panjang kan? Apa awak nak buat? Apa lagi? Bawa awak jumpa sepupu saya untuk temu janji lah. Dong Li,
Kalau bukan awak yang sentiasa tekan saya, mana mungkin prestasi saya paling teruk? Adakah hanya kerana saya tolak temu janji dengan sepupu awak, awak sengaja musuhi saya? Li Xiaoyue, jangan cakap sembarangan. Awak sendiri gagal capai sasaran. Apa kena mengena dengan saya? Ingat baik-baik perbuatan awak hari ini. Awak akan bayar dengan perbuatan awak ini. Ayo. Li Xiaoyue, apa sebenarnya yang awak ada untuk dibanggakan? Awak masih tak boleh turun daripada darjat tinggi awak ke? Saya tanya awak, selain rupa yang agak cantik dan badan yang agak baik, awak ada apa lagi? Oh ya, awak ada lagi seorang suami yang malas dan hanya tahu makan di rumah. Apa yang ada padanya untuk awak banggakan? Itu hal saya. Tak ada kena mengena dengan awak. Li Xiaoyue, saya beri awak satu peluang lagi, temu janji dengan sepupu saya. Layan dia setiap malam. Saya jamin, nanti tiada siapa berani buli awak di syarikat. Dong Li, kau memang buat aku mual. Perempuan berani kau menghina aku? Apa kau buat kawasan ini penuh dengan kamera? Apa masalahnya dengan kamera? Aku nak pukul kau. Kau tahu tak siapa aku? Aku memang nak pukulmu. Lin Fan, berhenti pukul, berhentilah. Dia kan yang selalu bully bos kamu, betul tak? Hang dah habislah. Aku nak lapor polis. Aku akan pastikan kau mati dalam penjara. Laporkanlah, semua orang dalam sana kawan aku cuba jerit lagi. Adik Lin, perempuan ini ada ganggu kau ke? Aku cari orang bunuh dia sekarang. Aku nak lapor polis. Aku nak buat laporan kecederaan. Aku nak saman kamu semua. Lapor polis. Bagus. Kau bully isteri aku di khalayak ramai. Aku bunuh kau. Cukup. Li Xiaoyue, ini suami kau kan? Aku rasa macam anjing gila. Aku beri amaran pada kamu. Pukul aku sampai begini. Kalau tak ada 300,000, kamu semua masuk dalam. 300,000. Kalau macam tu, aku bagi 2 juta sekarang. Beli nyawa kau, nak tak? Kau nak buat apa? Aku beri amaran sini penuh dengan kamera. Diam. Ada apa-apa hal tak boleh bincang baik-baik ke? Kalau pegawai keselamatan benar-benar datang, macam mana? Aku tak peduli apa pegawai keselamatan. Aku cuma tahu dia bully kau. Itu tak boleh. Awak risau tentang saya? Ini bukan masanya. Buat fokus pada apa? Apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini? Presiden Tang, saya datang hari ini untuk bincang kerjasama, tapi tak sangka dipukul oleh dia. Tolong beri saya keadilan. Ada orang berani pukul orang di syarikat saya? Ya, Presiden Tang dia. Beraninya kau. Habislah kau. Presiden Tang ialah pemilik syarikat ini. Kau berani cari gaduh di tempat Presiden Tang? Dia tak akan lepaskan kau. Lin Fan, Presiden Tang ialah pemilik pusat beli belah ini. Kau tak mampu lawan dia. Cepat minta maaf dan akui salah. Tak apa, jangan risau. Abang Lin, kenapa awak di sini? Apa hal dengan dia? Perempuan ini ialah bos isteri aku. Di pejabat selalu tekan dia. Hari ini di pusat beli belah pun bully dia. Kalau hari ini aku tak beri dia pelajaran, masakan aku lelaki? Oh, rupanya macam tu. Jangan risau, Abang Lin. Aku ada sini, aku akan uruskan. Presiden Tang, kenapa awak kenal budak ni? Dia seharian di rumah tak kerja, malas dan suka makan. Awak kena jauhi dia. Diam kau! Dia kawan baik aku. Kau siapa? Berani kau cakap kawan aku? Kita rakan kongsi sebenarnya. Kenapa awak sokong dia? Syarikat Yu Chuang ni, bagaimana boleh ambil sampah macam kau jadi timbalan presiden? Sekarang aku nak call bos syarikat kau, suruh dia pecat kau. Presiden Tang, ini semua salah faham. Dengar dulu penjelasan saya. Hai Presiden Wang. Syarikat awak ambil sampah macam apa? Dong Li si sampah ni terang-terang bully isteri kawan aku. Hari ini kalau tak beri aku penjelasan, kerjasama kita tak payah sambung lagi. Janganlah, saya kenal Dong Li. Dia bukan orang macam tu. Mungkin ada salah faham. Maksud awak, saya salah sangka dia. Kalau macam tu, saya minta maaf lah. Dong Li, lihat apa yang kau buat. Cepat minta maaf pada Presiden Tang. Presiden Wang ini, yang dipukul ialah saya. Ini semua salah faham lah. Salah faham apa? Tabiat burukmu tu jangan sangka saya tak tahu. Hari ini kau lebih baik puaskan hati Presiden Tang. Kalau tak, saya sendiri akan hantar kau ke penjara. Wei, Presiden Wang. Kalau tak puas hati, kau boleh lapor pegawai keselamatan. Abang Lin, saya salah. Li Xiaoyue, dulu semua salah saya. Saya minta maaf pada kau. Tolong bantu saya pujuk Presiden Tang suruh dia lepaskan saya. Presiden Tang ialah pelanggan terbesar syarikat kami gergasi industri makanan. Cuma di Bandar Jiangcheng sahaja ada 36 restoran besar. Orang besar macam ini mana mungkin kenal rapat dengan Lin Fan? Dan pakaian mereka nampaknya sekurang-kurangnya pun bos kecil. Kakak ipar, kalau kau masih tak puas hati, saya pukul dia lagi. Tak payah. Cepat pergi. Saya pergi. Sudah pergi ke hospital. Ya, sudah diperiksa. Ada ketumbuhan dalam paru-paru. Nasib baik ia benigna.
Wah, Abang Lin hebat betul. Boleh terus nampak masalah paru-paru saya. Selepas ini, saya kena lebih berhati-hati. Jom, lebih baik hari ini kita pergi minum. Hari ini saya yang belanja. Awak kena tunggu giliran. Baik. Saya balik dulu siap-siap. Awak datang cepat ya. Saya pun nak pergi. Nanti awak datang ya. Bye. Isteri, dulu saya memang teruk. Saya berjudi dan minum. Guna duit awak berfoya-foya. Tapi kali ini, saya pasti akan berubah. Saya bersumpah, Lin Fan dalam hidup ini, kalau lagi sakiti awak, dilanggar petir. Jangan cakap macam tu. Saya ceraikan awak bukan sebab awak miskin, tapi sebab awak sangat lukakan hati saya. Semua ini salah saya. Tolong beri saya satu peluang lagi. Biar saya perbaiki kesilapan dulu, boleh? Saya ada hal lain. Saya pergi dulu. Nanti cakap kalau ada hal. Nanti je. Saya dah tak ada kerja. Duit untuk pembedahan Yue masih tak cukup. Saya tak ada masa lagi. Duit untuk pembedahan Yue saya dah kumpul cukup. Hari ini saya pun dah buat janji temu dengan pakar hospital Li Shan, pakar jantung yang terkenal itu. Esok saya bawa Yue pergi. Bukan, Lin Fan, sekarang bukan masa untuk boleh tak jangan bual di sini. Duit untuk pembedahan Yue perlu 300,000. Macam mana nak dapat? Lagipun Dr. Lee tu doktor besar di hospital. Dia cuma rawat orang kenakan. Macam mana nak minta dia rawat Yue? Adik ipar. Saya boleh jadi saksi. Apa yang dikatakan saudara Lin tu betul. Awak ni, Saya Cui Chang Sheng Yin Sheng, pengerusi kumpulan. Sui Kyo Tiani, bos bernilai ratusan juta. Mungkinkah saya salah sangka pada Lin Fan? Abang ipar, saya jumpa awak akhirnya. Ini duit untuk bayar balik. Tong, kenapa awak bagi dia duit? Abang ipar betul-betul tolong saya bayar hutang. Lepas ni, Hugo tak akan cari kacau lagi. Perkara tu betul berlaku. Duit tu awak dapat dari mana? Adik ipar, nampaknya awak salah faham tentang kemampuan adik Lin. Dia orang yang pernah saya jumpa, paling berwawasan dan paling berpandangan jauh. Perkara ini kita bincang nanti. Jom makan bersama. Saya tak ikutlah. Saya balik siap-siap dulu. Esok perlu bawa Yue periksa. Kurang minum arak. Jangan risau, saya tak akan lewatkan hal esok. Adik Lin, secara logiknya kebolehan kamu cari duit taklah teruk pun. Kenapa hubungan dengan isteri adik jadi macam ini? Hal lama tak usah sebut. Abang Lin, makanan hari ini Abang Cui yang belanja. Lain hari saya belanja. Tak apa. Kita semua orang sendiri. Tak payah malu-malu. Abang Lin, nanti ada peluang cari duit, bawa kami sekali. Kamu main saham ke? Akan datang ada satu saham sesuai untuk beli. Saham. Main, tapi jarang main. Lain hari kita borak. Dr. Lee, bagaimana keadaan Yue? Perlu pembedahan? Jangan risau. Anak tak perlu pembedahan. Laporan pemeriksaan menunjukkan fungsi jantung anak semua normal. Hanya degup jantung agak laju. Ini masalah perkembangan sejak lahir. Puncanya ialah semasa anak dalam kandungan ibu, kurang zat makanan. Tapi dengan peningkatan usia, perkembangannya akan mengejar. Tapi dia kerap rasa tak selesa di jantung. Semasa pemeriksaan dulu, ada stenosis injap jantung. Anak ini semasa dimasukkan ke hospital dulu, adakah dia mengalami kejutan? Kali terakhir Yue masuk hospital disebabkan saya pukul Xiao Yue dan dia terkejut. Itulah puncanya. Ingat baik-baik. Hubungan suami isteri mesti harmoni. Jangan dedahkan anak kepada keadaan sedih atau gembira melampau. Pastikan zat makanan anak mencukupi. Kasih sayang ibu bapa adalah ubat terbaik untuk anak. Apa awak buat? Maafkan saya. Semasa awak mengandung dulu, lama tak dapat makan daging. Jadi badan tak cukup zat. Salah saya. Penting awak sedar silap. Bila awak nak balik, tinggal di rumah adik awak agak menyusahkan. Kami pindah balik minggu ini. Betul ke? Saya pergi bantu kemas barang. Jangan risau. Sebaik pelaburan masuk, kami terus tukar rumah. Minggu depan hari jadi ibu saya. Saya nak balik kampung. Awak ikut? Baiklah. Saya nak siapkan hadiah untuk mereka. Awak tak takut dilayan buruk? Ibu bapa mertua saya tak pernah senyum pada saya. Tapi sebab saya, Xiao Yue bertahun tak balik raikan hari jadi ibunya. Tenang. Saya akan ubah pendapat mereka. Dengar tak, pengurus jabatan jualan dibuang kerja oleh Wang Bo. Bukankah dia ada pertalian keluarga dengan Wang Bo? Kenapa dia dibuang? Pengurus dibuang kerja. Jadi sebagai timbalan pengurus, semestinya saya akan naik jawatan. Jawatan pengurus jabatan jualan sudah kosong. Kakak Dong, jawatan ini mungkin untuk awak. Jangan risau. Nanti saya pasti balas budi semua. Aku nak umumkan sesuatu. Li Xiaoyue dari Jabatan Jualan prestasi kerjanya cemerlang. Mulai hari ini dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar Jabatan Jualan, gaji naik 30%. Kenapa dia? Terima kasih Presiden Wang. Teruskan usaha syarikat, pasti hargai kau. Projek pusat beli belah bayi akan diserahkan pada kau. Kau mesti lakukan dengan baik. Baik. Presiden Wang, prestasi kerja aku bagus.
Kerja aku juga mantap. Projek bayi, boleh serahkan pada aku? Aku dah tetapkan. Sudahlah, Xiao Yue ikut aku. Pengurus besar projek, patutnya aku... Li Xiaoyue, Xiao Yue, kau ni dengan Presiden Tang dari Pusat Beli Belah Bayi rapat sangat ke? Aku tak rapat dengan Presiden Tang, suami aku yang rapat. Tak apa, urusan dengan kumpulan bayi Presiden Tang cuma nak berurusan dengan kau. Terima kasih Presiden Wang, aku pasti berusaha. Adik Lin, kau ni penyelamat nyawa aku. Selepas pemeriksaan litar elektrik kilang pembesar suara aku dah karat dan tua. Nasib baik kau ingatkan. Kalau tak, bencana besar dah jadi. Ha Allah. Kita kawan, tak payah kau pun tolong aku kenal pakar jantung. Weh, adik Lin, jangan cakap macam tu. Ada hal ke? Oh, aku ternampak satu saham nak ikut labur. Baiklah. Saham yang mana? Pembangunan Jianbao. Saya juga selalu main saham. Tapi saham ini, saya tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar tu biasa. Syarikat ini 70% perniagaannya bekalan air. Baki 30% jana kuasa dan pengurusan sampah. Jumpa dah. Sejak disenaraikan, harga sahamnya tak berubah langsung. Perniagaan teras syarikat tak ada nilai teknologi modal pun tak nak labur. Benda ni bila-bila boleh dikeluarkan dari senarai, kan? Percayalah saya, beli sekarang. Tunggu saya kata jual, baru awak jual. Berapa banyak untung saya tak berani jamin. Tapi yang saya berani jamin, pasti tak akan rugi. Adik Lin, awak nak labur berapa? Saya nak 10 juta dari kotak misteri. Semua dilaburkan. Semua? Tak keterlaluan ke? Dewa saham pun tak berani jamin setiap kali boleh untung. Kalau awak rasa ada risiko, boleh labur sikit dulu, tengok keadaan. Tapi peluang ni cuma sekali. Baiklah, saya labur 10 juta. Kalau kalah, saya terima. Saya percaya ikut adik Lin pasti dapat untung. Tak lama lagi, awak akan saksikan keajaiban. Dalam kehidupan dulu, pembangunan Jianbao ialah saham gila tahun ini. Harganya melonjak naik, langsung naik 10 kali ganda. Oh ya, Abang Cui, bapa mertua saya nak sambut hari jadi. Awak ada sediakan 2 botol arak sedap untuk saya? Kebetulan pula. Ada dalam kereta saya. Saya angkat untuk awak sekarang. Terima kasih banyak. Alamak. Abang Cui, berapa harga arak ini? Saya pindah duit pada awak. Adik Lin. Arak ini cuma lebih 30,000. Duit sikit ini tak payah pindah. Saya ada hal lain. Saya pergi dulu. Baik. Lin Fan, arak ini mahal kan? Tak mahal, lebih 30,000 saja. Apa? Lebih 30,000? Kenapa beli yang mahal sangat? Belilah yang beratus-ratus ringgit. Beli apa-apa pun boleh. Tak apa. Semasa awak kahwin dulu, saya langsung tak beri hantaran. Ayah awak sangat marah pada saya. Saya nak dia tahu, anak perempuannya tak silap pilih orang. Ini untuk awak. Untuk saya? Armani. Ini pun berapa banyak duit lagi? Pulangkan balik cepat. Tak mahal. Ini tiruan. Saya nampak cantik, lalu beli untuk awak. Oh, Halo abang, petang ini ada masa? Tolong saya tengok barang antik. Baik. Perkenalkan, ini Lin Fan. Abang saya. Ni Xiao Qing, Presiden Xiao. Hari ini dia datang juga nak lihat barang antik yang saya bawa. Presiden Tang. Sekarang awak ada. Pesainglah. Budak jumpa lagi. Memang sungguh tak kebetulan. Kenapa? Awak berdua kenal? Jangan buang masa. Presiden Sun, jangan lewatkan masa. Mulakanlah. Harga tawaran bermula botol kaca berwarna. 2 juta. Botol berharga ini 2 juta saya ambil. Abang Lin, apa pendapat awak? Hati-hati, jangan rosakkan barang berharga ini. Kami datang ke sini dengan niat yang ikhlas. Boleh tak kamu tunjuk barang yang benar-benar asli? Adik rasa barang saya ini tak asli? Bukan tak asli, cuma tak bernilai 2 juta. Nilai berapa? Di Desanska. Budak, apa kau tahu? Botol kaca berwarna ini sangat jarang. 200k, kau bergurau ke? Saya tak peduli. Tang Ming, jangan beli. Kalau Presiden Xiao nak, biar dia saja. Saya, Memandangkan semua tak nak, langsung ke barang seterusnya. Lukisan Dong Zuang oleh Shen Zhou. Harga tawaran bermula 7 juta. goresan tinta dan teknik ini 7 juta sangat berbaloi. 2 orang ini bukan sekutu, kan? Berkongsi untuk tipu Tang Ming. Abang Lin, yang ini awak rasa nilai berapa?
Ming, kita pergi lihat tempat lain saja. Barang Tuan Sun itu tak sesuai untuk awak. Adik, apa maksud awak? Satu karya tiruan moden dijual 7 juta, duit awak datang cepat sungguh, Tuan Sun. Budak, kau kata saya jual barang palsu? Ini adalah harta karun kedai kami. Budak, kau kata Tuan Sun jual barang palsu? Ada bukti? Sudah tentu ada bukti. Beri saya iodin povidon. Budak nakal, apa kau buat? Tuan Sun, kau tak jujur. Tipu saya yang tak tahu apa-apa. Tipu saya, ya? Tak, saya tak buat. Adik Lin, kita pergi. Tang Ming, sudah datang. Beli satu barang sebelum balik. Saya nak tapak itu. Ini berapa harganya? 500,000. Tak ada masalah. Bayar dengan kad. Abang suruh Presiden Tang beli tapak ini, pasti ada maksud tersirat. Cuba beritahu, biar kami tengok kehebatanmu. Ini mutiara persembahan Rulai. Mutiara persembahan Rulai? Apa itu? Menurut legenda, zaman kegemilangan Tang, utusan dari barat datang, ada satu benda ajaib seperti ini, yang melambangkan kemakmuran empayar. Lihat warna ini, teksturnya pasti betul. Kalau begitu, ini berapa nilainya? Sekurang-kurangnya 10 juta. Wah, Abang Lin. Kau memang pembawa tuah saya. Tuan Sun, kau nampak agak bijak juga. Kenapa tak nampak ini? Terima kasih, jumpa lagi. Jom pergi. Budak ini dari mana? Asyik rosakkan rancangan kami. Budak ini rosakkan rancangan saya lagi. Kalau bukan dia, Presiden Tang pasti kami tipu habis-habisan. Lambat laun saya akan cari orang uruskan dia. Ayo, Abang Lin. Silakan masukkan lagi 0.6 juta ke akaun awak. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih. Tak payahlah, terlalu baik hati Tang Ming. Jangan tolak. Awak selamatkan nyawa saya. Hari ini pula, awak selamatkan saya daripada kerugian puluhan juta. Ini semua awak patut dapat. Sun Lang berani buat perangkap untuk saya. Awak nampak? Tentulah. Xiao Qing dengan Sun Lang tu saling menyokong, macam persembahan komedi. Abang Lin, hari sudah lewat, saya ada hal lain. 0.6 juta tu nanti saya suruh orang masukkan untuk awak. Jangan tolak ya. Saya pergi dulu. Baik. Rantai leher awak ini Armani kan? Menikmati 40,000? Teman lelaki saya yang beri. Xiaoyue, rantai leher kamu ni nampaknya juga jenama Armani. Lagipun sama mereka bentuk dengan dongli. Kamu beli berapa harganya? Ini suami saya belikan. Tak mahal, cuma ratusan ringgit. Ratusan ringgit, mana boleh dapat Armani? Saya tengok rantai kamu ni paling pun beberapa puluh ringgit. Tak betul lah. Barang kaki lima tak ada kerja halus macam ni. Mestilah barang asli. Presiden Wang, cuba tengok betul-betul lagi. Suami dia cuma seorang. Mana ada duit nak belikan barang asli? Saya berniaga rantai leher mewah dari dulu lagi. Betul ke tak? Nampak je dah tahu. Lah, tak payahlah asli atau tak penting. Tak boleh tak payah. Presiden Wang, tengok betul-betul lagi. Li Xiaoyue, saya tak percaya suami kamu sanggup belikan rantai asli puluhan ribu ringgit. Presiden Wang tengok. Xiaoyue, rantai leher kamu ni Armani, produk terbaru yang baru keluar. Memang asli. Presiden Wang, kalau macam tu rantai ini bernilai berapa? Lebih 100 kah? 100,000. Presiden Wang, cuba periksa betul-betul lagi. Suami dia cuma seorang. Mana ada duit nak belikan rantai semahal ni? Saya pakar dalam bidang ni. Tak mungkin silap. Kalau macam tu tengok punya saya pula. Kekasih saya yang belikan harus belanja 30-40 ribu. Rantai leher kau bukan beli dalam talian murah kan? Tak asli. Mana boleh? Teman lelaki aku kaya. Mana mungkin beli barang palsu untuk aku? Palsu tetap palsu. Jangka. Kau memang tak guna. Isteri, ini semua makanan kegemaran kau. Makanlah selagi panas. Lin Fan, kenapa kau tipu aku? Isteri, aku tipu kau dalam hal apa? Rakan sekerja aku dah beritahu. Rantai ini barang baru. Nilainya 100,000. Ini gaji setahun aku. Aku tak nak. Kau pulangkan balik. Isteri, kau sengaja susahkan aku. Sudah beli? Alamak, terimalah. Anggap saja aku ganti rugi. Baiklah. Tapi lain kali, jangan beli barang mahal untuk aku. Tahu. Hah, tipu aku. Jawab telefon.
Halo? Adik Lin, saham boleh jual ke? Kau maksudkan pembangunan Jenbao? Bertahan, jangan jual dulu. Adik Lin, saham ini dah beberapa hari kena had naik. 1 juta aku jadi 2 kali ganda. Tunggu aku suruh jual, baru kau jual. Baik. Adik Lin, aku ikut cakap kau. Ayah, kenapa ayah datang? Kami baru nak rayakan hari jadi ayah. Datuk, nampak tak cantiknya baju saya? Alah, pakai cantik macam ni pun tak guna. Ayah, macam mana ayah boleh cakap macam tu? Ingat lagi panggil aku ayah. Dah lama sangat, kenapa awak masih belum cerai dengan dia? Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tak layak. Kalau kau panggil aku ayah, aku takut umur aku pendek. Ayah, macam mana ayah boleh begini? Tadi ayah kata nak raikan hari jadi saya. Kalau macam tu ayah nak beri hadiah apa pada saya? ayah suka minum arak. Saya beli arak untuk ayah. Arak yang kau beli ni nampak macam alkohol murah campur air je. Kau nak bunuh aku ke? Ayah, Lin Fan beli Mautai untuk ayah. Ayah tahu tak sebotol Mautai harga RM6-7,000? Lin Fan seorang saja dia mampu beli? Ini pasti palsu. Bukan ayah. Bukan ayah. Dengar cakap saya. Cepat cerai dengan budak ni. Makcik Wang dah perkenalkan seorang untuk awak. Dia bos 40 tahun, baru kehilangan isteri. Sekarang awak masih muda, cepat cari orang lain. Datuk jahat, kenapa kau pisahkan ayah dan ibu aku? Kau budak kecil, ada hak nak cakap. Macam mana kau berani pukul Yue? Apa salahnya aku pukul dia? Keluar. Aku tak nak nampak kau lagi. Baiklah. Aku pergi. Aku anggap tak ada anak perempuan macam kau. Abang Lee, kenapa kau buang arak ni? Si pemabuk kecil. Pergi minum luar lagi? Ini arak palsu menantu aku nak bagi kat aku. Kata Mautai pula. Kalau betul Mautai, aku terjun dari sini. Biar aku tengok. Ini tahun 2007, Fetian Mautai. Arak ni 6,000 sebotol. Mana mungkin palsu? Sungguh membazir. Ini Fetian Mautai Tulen. Korang ni sungguh bodoh. Dengan keadaan miskin dia tu, dia mampu beli barang mahal macam ni? Aku tak percaya langsung. Puluhan tahun aku minum arak, tulen atau palsu. Aku tak tahu ke? Mungkinkah dia cakap benar? Bau ni. Alamak. Rupanya Fetian Mautai Tulen. Maaf. Isteri, kenapa kau minta maaf? Ayah saya yang keterlaluan. Salah saya dulu tak serius bekerja. Sebabkan sikap ayah terhadap saya tak boleh berubah. Tapi jangan risau. Nanti saya akan kerap ziarah rumah ayah awak. Lagipun, dia ayah awak. Tapi macam ni, awak tak rasa teraniaya ke? Demi awak, apa sangatnya pengorbanan ini? Jadi seterusnya, kita nak makan di rumah atau keluar makan? Saya nak makan di luar. Kawan baik saya kata ayahnya bawa dia makan di restoran Barat Doratu. Makanan sana sedap sangat. Saya pun nak pergi. Dorato? Makan sekali mesti puluhan ribu? Kita mana mampu? Puluhan ribu saja. Kita mampu. Asalkan puteri kecil nak, saya boleh penuhi. Isteri, Yukni, kena biasakan hidup macam ni. Lagipun nanti, semakin mewah saja. Li Xiaoyue memang awak. Ini restoran barat paling mewah di Bandar Jiangcheng. Tak tempah awal, tak dapat makan. Lagipun, ini sistem keahlian. Orang biasa tak boleh masuk. Kami keluarga biasa saja. Mana ada duit nak datang tempat macam ni? Awak pula mesti selalu datang kan? Tentulah. Yang datang sini semua orang ternama. Lama-kelamaan, pandangan dan budi pekerti memang berbeza. Sayang. Baik kita balik rumah makan saja. Cuma kad keahlian, ini apa sangat? Satu kad keahlian perlu 200,000. Awak ada duit ke? 200,000? Kita balik rumah makanlah. 200,000 cuma harga permulaan. Bahan-bahan di sini semua dihantar udara. Mahal sangat. Halo Tang Ming,
Awak tahu restoran Barat Doratu? Buatkan saya satu kad yang paling mahal. Jangan buat-buat tak tahu. Kad paling tinggi di restoran Doratu ialah kad berlian hitam. Perlu belanja lebih 500,000 setahun. Awak ada duit ke? Nah, tengok ini apa? Tahniah, Enlin, menjadi ahli paling tinggi kad berlian hitam restoran Doratu? Ini tak mungkin. Ini 500,000. Saya nak jawab telefon. Adik Lin, saya belikan awak sebuah kereta. Mercedes-Benz. Tak tahu suka atau tak. Apa? Apa awak beli kereta untuk saya? Sudah beli pun. Hantar lokasi. Saya hantar terus ke sana. Baiklah. Li Xiaoyue, teman lelaki saya. Nanti dia ambil saya dengan kereta. Kalau tak, hantar kamu pulang sekali lalu. Tak payah, saya ada kereta. Kereta yang awak cakap tu. Jangan-jangan skuter elektrik yang awak naik itu? Ya, Li Xiaoyue, suami awak, kalau begitu kaya, kenapa tak belikan awak kereta? Jangan-jangan dia nak tunjuk hebat? Habiskan semua duit untuk beli kad berlian hitam ini? Tak macam teman lelaki saya. Semalam, baru ambil kereta Volkswagen. Volkswagen apa yang nak dibanggakan? Volkswagen memang tak ada apa nak dibanggakan. Tapi berbanding skuter elektrik, saya tetap bangga. Adik Lin. Nah, untuk awak. Kereta ini bagus. Berapa harganya? Nanti saya bank in. Tak payah, tak payah. Hehe. Isteri, kereta ini untuk awak. untuk saya, Ni Mercedes-Benz. Bagi saja macam itu. Dulu awak naik skuter elektrik, terkena hujan dan angin. Lepas ini pergi kerja, guna kereta. Sambil itu, hantar dan ambil duit. kereta ini pasti mahal kan? Baik awak minta kawan awak pulangkan saja. Sudah beli pun. Tak boleh pulang? Terimalah. Jom, kita pergi makan. Adik Lin, saya ada hal lain. Saya pergi dulu. Baik. Sayang, jalan sesak, saya akan lambat sikit. Tak payah datang. Li Xiaoyue, kenapa awak boleh ada suami yang sangat kaya, Lin Fan? Saya tak percaya. Dengan kecantikan saya tak dapat awak. Don't make sure dia dah pergi. Ya, Ingatkan dia esok proposal bayi perlu segera. Jangan lewatkan. baik, Presiden Wang Fei. Li Xiaoyue itu kalau hilang jawatan pengurus besar, tentu jadi milik saya. Kalau Fail hilang, macam mana awak nak jelaskan? Pembangunan Jianbao. Selepas beberapa hari naik hari ini akhirnya jatuh. Tapi selepas ini akan terus melonjak. Selepas operasi ini, pulangan akan sangat menakjubkan. Tapi jumlah sekarang, dengan sasaran seterusnya masih ada jurang. Bandar Cahaya Matahari Era terletak di lingkaran ke-6 Bandar Jiangcheng. Persekitaran sekitar tandus pemaju tak dapat jual rumah sebabkan rantaian kewangan putus. Sudah berhenti 3 tahun. Harga rumah sekarang tak sampai separuh harga pasaran Bandar Jiangcheng, tapi 2 minggu akan datang di sini akan berlaku perubahan besar. Saya mesti ambil seluruh projek ini. Hello, Encik, nak beli rumah? Saya nampak rumah ini murah. Rumah memang murah, tapi awak betul-betul tak tahu keadaan di sini ke? Oh, tak apa. Awak cuma beritahu saya di sini sekarang masih ada berapa unit rumah. Kalau saya ambil alih seluruh projek perumahan ini, berapa kosnya? Secara keseluruhan lebih 3,000 unit. Nak ambil alih semua mungkin 3 bilion. Baiklah, saya datang minggu depan berbincang dengan ketua awak. Tak kira saiznya 1 juta 1 unit. Saya ketua di sini. Awak Huang Cheng? Ya, Alamak, tak sangka bos hartanah pun keluar jual rumah. aduh, tak ada pilihan, keadaan memaksa. Presiden Lin, awak betul nak ambil alih seluruh projek di sini? Walaupun tak dapat ambil semua, sekurang-kurangnya saya boleh ambil separuh. Baik, Presiden Lin. Semoga kerjasama kita berjaya. Baik. Abang Lin, alamak, tak sangka awak juga di sini. Kebetulan saya cari awak. Awak cari saya? Abang Lin, jujurnya, saya dan kakak ipar kahwin hampir 20 tahun, tapi tak dapat anak. Pergi hospital periksa pun tak jumpa punca. Saya tahu awak pandai perubatan, jadi nak minta tolong lihat. Baik. Meng, julurkan lidah awak, saya nak lihat lidah awak.
Tang Ming, awak ada sedikit kelemahan ginjal. Kelemahan ginjal? Saya tahu. Abang ada cara rawat tak? Hei, saya ada satu resipi. Saya tuliskan untuk awak ambil ini dan cubalah. Abang, saya tahu awak pasti boleh. Resipi ini awak ambil dulu, ambil 3 kali seminggu. Sebenarnya saya berhasrat selepas syarikat ditubuhkan, baru mula pengeluaran. Kalau awak terdesak, ambil dulu untuk guna. Abang, terima kasih banyak-banyak. Saya tahu saya tak silap cari orang. Oh ya, Ming, saya ada satu projek cari duit. Awak berminat? Cari duit? Ada ke projek macam tu? Projek apa? Rahsia dulu. Nanti saya beritahu awak. Baiklah. Hahaha. Li Xiaoyue, fail bayi itu dah siap? Dah nak guna sekarang? Dah siap, saya hantar sekarang. Aduh. Kenapa ni? Siapa sentuh komputer saya? Fail saya kenapa dah dipadam? Siapa nak sentuh komputer awak? Li Xiaoyue, jangan-jangan awak tak buat. Saya dah buat. Semalam saya memang simpan dalam fail. Saya buat semula. Mesti sempat lagi. Tak baik, Xiaoyue, kereta awak letak bawah tanah dan dipecahkan. Cepat pergi tengok. Apa? Itu suami saya beli kereta baru untuk saya. Li Xiaoyue, ada orang terlalu menonjol, terlalu dibenci. Li Xiaoyue, hidup kena rendah diri. Dong Li, awak yang buat kan? Fail kumpulan saya, adakah awak yang padam? Saya tak buat. Jangan tuduh saya secara liar. Pasti awak yang buat. Jangan cakap sembarangan. Saya tak buat. Jangan tuduh secara liar. Saya tak tahu di mana saya tersinggung awak. Tapi kalau awak lagi nak sasarkan saya, jangan salahkan saya tak beradab. Awak ingat awak siapa? Bukankah awak cuma berpaut pada orang lain? Baring atas katil, kaki buka, duit pun datang. Kalau lagi fitnah saya koyak mulut awak. Li Xiaoge ni, dulu lemah sangat. Sekarang, kenapa tiba-tiba jadi berani macam ni? Saya koyak mulut awak. Sayang, kenapa datang pejabat saya? Saya tak ada kerja tengah hari. Ajak awak makan bersama. Sentuh isteri saya lagi. Cubalah. Dia bully awak? Kereta awak belikan kena pecah. Perkara ini saya akan siasat sampai jelas. Kenapa? Apa yang berlaku? Presiden Wang, suami Li Xiaoyue datang ke syarikat pukul orang. Langsung tak hormat awak. Anda Encik Lin? Saya Wang Bo. Sudah lama mendengar nama Tuan. Isteri saya bekerja di syarikat Tuan. Dizalimi. Jika Tuan tidak selesaikan, saya akan urus sendiri. Jangan risau, Lin. Saya pasti berikan Tuan jawapan yang memuaskan. Saya akan periksa rakaman kamera lindung. Lihat siapa berani buat begitu. Kamera lindung garaj. Bukankah sudah rosak? Sudah lama dibaiki. Tuan tak tahu pun, saya bayar kamu untuk bekerja di sini. Bukan untuk berpolitik setiap hari, zalimi rakan sekerja. Sesiapa yang buat, segera kemas barang dan keluar. Lin, hasil siasatan kamera ialah Dong Li yang buat. Kamu masih tidak mengaku? Bukan saya. Memandangkan kamu tidak mengaku, saya terpaksa laporkan polis. Kereta isteri saya ke kereta baru. Cermin kereta 6,000, lampu kereta juga rosak. 20,000. Jumlah ini cukup untuk masukkan kamu. Padam fail syarikat, kesalahan merosakkan pengeluaran dan operasi, boleh masuk penjara. Kamu masih degil? Saya bawa kamu sekarang ke Jabatan Penguatkuasa. Presiden Wang, saya salah. Saya yang buat. Minta maaf pada Xiaoyue. Li Xiaoyue, saya akan letak jawatan. Maafkan saya. Kereta saya akan hantar ke Ford S untuk anggaran kerosakan. Wang untuk kereta yang rosak, 1 sen pun tak boleh kurang. Mari ikut saya ke Jabatan Sumber Manusia. Saham ini sudah 2 minggu masih naik. Tak sangka. Betul kata adik Lin. Bagaimana kalau tambah lagi modal? Ayo. Halo adik Lin. Boleh tambah lagi tak? Jual segera, jangan ragu-ragu. Baik. Untungnya 200 juta. Wah, Lin, aku nak belanja kau minum. Tak payahlah, aku nak beli rumah. Ada kenalan tak? Mesti ada lah. Kalau kau nak cepat, sekarang aku bawa kau tengok. Baik, aku jumpa kau. Adik Lin,
berapa untung saham kau? Tak banyak. Cuma 500 juta. Memang Lin Fan lah. Abang Cui, Aduh, maaf ya. Adik Lin, kawan aku yang buat hartanah tu, dia sakit hari ini, tak boleh pergilah. tak apa, lain hari pun boleh. Tapi kita boleh lihat dulu dalam telefon rumah ini macam mana. Semua sesuai kehendak kau. Bagus, bagus. Jenis yang aku suka. Kira berapa harganya? Aduh, sekarang 60,000 per meter persegi. Jadi 18 juta. Atas nama aku kurangkan kepada 50,000 per meter persegi. Jangan sampai kau rugi. Sekarang rumah nak habis jual pada siapa pun sama. Takkan rugilah. Oh, baiklah, selain hari aku belanja kau minum. Ambil kad ni, Maria. Baiklah. Nanti saya minta kawan uruskan untuk awak. Halo, Lin Fan. Saya terlanggar dan rosakkan barang orang. Baiklah, mahu saya bayar ganti rugi? Yo, kat mana? Saya datang sekarang. Awak, jangan datang. Suami saya nak sampai dah. Suami awak datang pun tak guna. Cepat bayar. Korang cerita, apa yang berlaku? Barang saya dipegang elok-elok, isteri awak langgar dan pecahkan. Ini barang antik zaman Song. Nilai 20 juta. Bayar boleh. Paling banyak 10,000. Dengar sini, 20 juta. 1 sen pun tak boleh kurang. 20 juta? Awak berani minta? Apa yang tak berani? Halo? Ada orang buat scam sini? Tolong datang. Barang saya ni memang asli. Pegawai keselamatan datang pun tak guna. Abang Lin, ubat yang awak bagi memang bagus. Lepas guna, badan rasa selesa. Mereka ni yang scam awak? Kenapa budak ni panggil Tang Ming datang? Dia ni, saya tak berani gaduh. Jang Mazi, ya? Awak dah gatal kulit, ya? Berani scam kawan saya? Presiden Tang, saya tak tahu dia kawan awak. Barang buruk awak ni nilai 20 juta? Macam ni lah. Saya bagi 200. Janganlah Presiden Tang. Baru teringat benda ni aku yang tak letak betul. Salah aku. Tunggu. Adakah Xiaoqing yang suruh kau usik aku? Macam mana kau tahu? Balik beritahu dia. Perkara ni belum habis. Abang Lin, kalau tak ada hal, aku pergi dulu. Bye. Sayang, mari aku nak tunjuk satu benda bagus. Ni rumah baru kita ke? Besarnya, cantiknya. Ayah, ada bilik puteri untuk aku tak? Mestilah ada, sayang. Lepas ni, ibu nak lahirkan adik perempuan untuk aku. Aku boleh peluk dia tidur sama-sama. Alamak, si kecil ni. Aku bukan tengah mimpi, kan? Sudah berlalu, si Lin Fan tu sudah tiada. Mulai hari ini, aku akan berusaha sepenuh hati untuk beri bahagian pada kamu. Wah, ayah ibu sangat mesra. Sayang, kita pergi pusat beli barang keperluan rumah, ya? Baik, ikut cakap isteri. Kalau macam tu, aku bawa Yue ke tandas dulu. Pergilah. Demi kebahagiaan hidupku nanti, habis-habisan, aku tak percaya dengan kecantikan kuning kau, Lin Fan, takkan tertarik. Lin, boleh dapat nombor telefon? Tak payah. Tambahlah, Lin, mungkinkah tuan tak nak alami saat yang tak dapat dilupakan dengan saya? Kata tak payah, kau tak faham bahasa ke? Lin, Li Xiaoyue, isteri yang kurang menarik itu memang tak layak untuk kamu. Hanya gadis lembut dan cantik seperti saya yang layak untuk Tuan Lin. Saya beri amaran pada kamu. Kata lagi sepatah kata buruk tentang isteri saya. Jangan salahkan saya berkeras. Tuan Lin, tenangkanlah diri. Saya tak sengaja. Saya cuma nak dengan Tuan. Dong Li, ada tak malu sedikit? Sayang, kita balik. Baik. Dong Li, kenapa kamu ada di sini? Sayang, jangan peduli dia. Mari kita pergi. Lin Fan, kita tunggu dan lihat. Lambat laun kamu akan jadi milik saya. Abang Lin, projek cari duit yang kamu cakap tu, yang ini ke? Kamu faham keadaan sini? Tentu faham. Harga pembukaan separuh daripada purata bandar Jiangcheng. Bertahun-tahun rumah tak laku. Rantaian kewangan putus. Abang Lin, jangan-jangan kamu kata rumah ni boleh naik nilai? Tentulah. Pemilik bandar cahaya matahari, Huang Sheng, ialah seorang yang sangat amanah.
Bertahun-tahun dia cuba cari cara untuk menghidupkan semula projek ini. Hidupkan semula buat apa? Tempat sunyi sepi ni berlawanan dengan pembangunan Bandar Jiangcheng. Mungkinkah Abang Lin dapat apa-apa kabar angin? Saya cuma buat ramalan. Arah pembangunan masa depan Bandar Jiangcheng pasti ke sini. Lihat, persekitaran sini cantik. Pasti jadi pusat pembangunan. Alamak, dengar kata adik Lin Fan begitu. Apa pun jadinya, saya mesti ikut labur sikit. Buat labur, saya pun labur. Saya percaya pada awak. Selamat datang Presiden Lin. Saya pemilik Bandar Cahaya Matahari, Huang Cheng. Ini Presiden Cui dan Presiden Tang. Presiden Huang, tujuan kami datang, awak pun tahu. Kita terus ke topik. Baik, awak betul-betul nak ambil projek perumahan saya? Ya, tapi bukan beli rumah. Hanya ambil unit. Maksud awak, 1 juta sekunit atas nama awak, tapi tak daftar online. Boleh juga macam tu. Tapi saya nak tanya, awak labur berapa? Saya rancang labur 500 juta. Ambil 500 unit. Saya labur 100 juta, 100 unit. Abang Lin pertaruhkan semua harta. Saya pun tak ada apa-apa lagi untuk risau. Saya labur 300 juta. Kami bertiga jumlah laburan 900 juta. Ambil 900 unit awak. Baik, kita tanda tangan kontrak sekarang. Presiden Huang, kita kena sepakat dulu. Rumah ini nanti tak kira naik nilai tahap mana. Jangan sesal nanti. Presiden Lin, jangan risau. Saya Huang Cheng utamakan kejujuran. Tapi saya ada satu soalan. Kenapa awak datang ke sini beli banyak unit rumah? Saya rasa di sini kurang satu kawasan baharu yang selesa dan sesuai didiami. Saya percaya di sini pasti akan ada perubahan yang sangat besar. Itulah fikiran saya waktu itu. Sekarang akhirnya jumpa seorang yang fikiran sama. Mari kita lihat nanti. Dalam ingatan saya, perancangan kawasan baharu akan diumumkan tidak lama lagi. Pada masa itu, harga projek terbengkalai ini akan melonjak naik. Dengar kata adik Lin, saya pun rasa kawasan barat akan maju. Tapi berapa lama sebenarnya? Jangan risau, tak lama. Abang, ada pameran antik hari-hari ini. Son Lang yang anjur. Minat tak nak pergi tengok? Tak nak pergi. Pameran Sun Lang dan Xiaoqing tu tak akan jadi. Kenapa? Sebelum ini, Xiaoqing suruh orang menipu, ganggu isteri dan anak perempuan saya, langkaui batas saya. Saya akan buat mereka hilang dari Bandar Jiangcheng. Di pejabat Sun Lang ada beberapa tapak pemalsuan. Nilai terlibat lebih 1 bilion. Dalam kehidupan lepas, tak lama kemudian pun disiasat. Itu merupakan kes yang menggemparkan. Dalam kehidupan ini, saya serahkan awal tapak pemalsuan kepada pegawai keselamatan. Hantar mereka awal masuk lokap. Semua Bandar Cahaya Matahari kami dilengkapi dengan restoran mewah. Jom kita pergi minum sedikit. Baiklah, jomlah saudara Lin. Kita semua dah berkumpul. Minum sedikitlah. Baik. Mereka ni memang bodoh. Barang palsu pun beli. Patutlah kita dapat untung. Dapat 20 juta dalam sehari. Memang cepat dapat duit cara ni. Apa? Macam mana boleh jadi? Kenapa? Apa dah berlaku? Masih dilaporkan orang? Tak mungkin. Sembunyi elok-elok macam mana boleh kena lapor? Siapa yang bocor rahsia? Jangan fikir pasal soalan ni lagi. Cepat kemas barang dan lari. Kamu berdua Xiaoqing dan Sun Lang kan? Kami pegawai keselamatan. Kamu berdua disyaki pemalsuan antik. Ikut kami. Apa? Apa kamu buat? Lepaskan saya. Lepaskan. Adik Lin Fan, kami balik dulu. Jumpa lagi lain kali. Kamu balik dulu. Pemandu ganti saya dah nak sampai. Lin Fan. Lin Fan. Kamu pergi mana? Makan dengan kawan. Saya nak balik sekarang. Kamu minum arak? Minum arak tak boleh pandu. Macam ni, saya pandu kereta kamu, hantar kamu balik. Tak payah, saya dah panggil pemandu ganti. Ayo. Rumah kamu jauh dari sini, rumah kami dekat sini. Bagaimana kalau malam ini singgah ke rumah saya? Jomlah, jom. Saya dah kahwin tak sesuai? Tak ada apa yang tak sesuai. Kamu ikutlah saya. Saya jamin takkan buat kamu menyesal. Kamu dah mabuk kepala pening kan? Jom ke kereta saya urut. Jauh sikit. Kenapa jadi macam ni? Mungkinkah? Sebab hari ini saya tak pakai pakaian yang seksi? Dong Li, kamu buat apa di rumah saya? Lin Fan mabuk teruk Jumaat lepas
muntah terkena baju. Baju dia dah kotor. Saya dah basuh bersih hari ini. Sengaja nak pulangkan. Dia mabuk di tempat kamu? Ya, minum banyak sangat. Dia masih di tempat saya tidur sekejap. Lin Fan memang ada satu malam minggu lepas balik sangat lewat. Isteri, siapa yang datang? Perempuan ini tak habis-habis mengganggu. Lin Fan, baju kamu dah kotor. Hari ini saya sengaja basuh bersih hantar untuk kamu. Bagaimana kamu tahu rumah saya di mana? Saya tanya pengurusan strata. Isteri, kamu orang berbual dulu. Saya masuk bilik dulu. Isteri saya, Lin Fan, aku buat macam ni bikin isteri kau salah faham tak? Maaf, aku betul-betul tak fikir sampai sejauh tu. Aku cuma nak hantar baju ni untuk kau. Aku naik sekarang nak jelaskan dengan dia. Dong Li, aku nak beri amaran. Jangan ganggu aku, jangan ganggu keluarga aku. Jangan sangka aku tak tahu apa niat kau sebenarnya. Lin Fan, macam mana kau boleh cakap perkataan sejuk macam tu? Aku betul tak sangka dia akan salah faham. Maaf. Sekarang dah tahu, boleh pergi jauh-jauh. Halo, pihak pengurusan. Saya pemilik Lin Fan. Kamu hari ini benarkan orang tak dikenali masuk dan bagi alamat rumah saya? Saya akan pertimbangkan tanggungjawab pihak pengurusan. Maaf tuan, puan tu kata dia kawan tuan. Sebab itu saya... Dia kata dia mak aku, kau pun percaya? Dia sekarang degil tak nak keluar rumah aku. Cepat hantar orang sini usir dia pergi. Lin Fan, kau betul-betul tak ada hati langsung. Dong Li, helah kau ni tak berkesan pada aku. Macam mana orang kau, aku tahu. Jangan paksa aku bertindak. Baiklah, Lin Fan. Nanti kita tengok Lin Fan. Aku tak pernah diusir keluar rumah pun. Memandangkan kau tak beri muka. Jangan salahkan aku kalau aku tak berlembut. Perempuan ini apa saja boleh buat. Mesti dibasmi sampai ke akar umbi. Isteri, aku... Aku pergi kerja dulu. Isteri, sekarang hati kau tak tenang, macam mana nak kerja? Dengar aku jelaskan. Aku dan Dong Li tak ada sedikit pun hubungan. Dia saja yang cari pasal. Cukuplah. Aku percayakan kau. Kau percayakan aku? Suami, sekarang status kau dah lain. Pasti akan ada ramai pesaing. Lagipun perempuan itu, dia memang tak mudah. Dia cuma nak buat kita berdua salah faham. Barulah dia ada peluang naik. Suami, kau pun tahu. Perempuan faham perempuan. Licik sungguh. Asalkan hati kau ada pada aku, takkan sesiapa boleh rampas kau daripadaku. Jangan risau. Lin Fan seumur hidup ini, hanya ada kau seorang. Suami, jangan di sini. Baiklah, kita balik bilik. Walaupun Dong Li ini sungguh menyampah, tapi dia sebaliknya mempercepat perpaduan hubungan antara kita suami isteri. Terima kasih padanya. Terima kasih pada seluruh keluarganya. Suami, kita buat anak lagi satu ya. Baiklah. Tunggu semua hal stabil dah. Kita buat anak. Kau suka anak lelaki atau perempuan? Apa-apa pun boleh. Tepat sekali untuk temankan Yue. Kau nak lagi? Aku tak larat. Isteri, Dong Li akan saya selesaikan sepenuhnya. Saya pasti tak akan biar mereka ganggu hubungan kita. Sayang, saya percayakan awak. Dong Li memandangkan tak boleh buang awak. Jangan salahkan saya. Wei Abang Lin, sudah pasti. Pembangunan kawasan baru di barat dah disahkan. Akan bina taman dan sekolah. Semalam pihak atasan baru keluar fail rasmi. Sekarang semua pemaju dah lari ke barat rebut projek. Bandar Cahaya Matahari saja telah membiayai 4 bilion. Projek terbengkalai pun hidup semula. Seperti dijangkakan, jangan terlalu teruja. Abang, saya labur 300 juta untung banyak ni. Mana tak teruja? Kita pula janganlah sampai susahkan Presiden Huang. Kita masuk dengan 1 juta, jual dengan 3 juta. Bagi Presiden Huang, berapa harga boleh jual itu hal dialah. Presiden Huang ni pun agak baiklah. Kita jangan terlalu tamak. Abang memang hebat. Mari, saya minum satu untuk abang. Lin Fan, rupanya awak di sini. Ini beri peluang pada saya. Tak boleh, Lin Fan dah mabuk. Saya dah buka bilik di hotel atas sana. Esok hantar dia ke hotel. Saya nak beritahu isteri dia selamat. Lin Fan, kenapa minum banyak sangat? Bukan awak janji tak akan minum lagi? Kakak saya tak akan minum lagi. Kalau awak balik begini, dia pasti marah. Bukan. Siapa awak? Saya adik ipar dia.
Dia minum banyak sangat. Kalau balik, kakak saya pasti marah. Macam ni, saya bawa dia ke hotel dulu untuk sedar. Kalau awak adik ipar Abang Lin, terima kasihlah. Hati-hati sikit. Ikut rancangan Abang Lin, kita kena berangkat sekarang. Jom. Lin Fan, sekarang awak jatuh ke tangan saya. Apa awak buat? Berhenti. Cuma isteri saya yang boleh buka baju saya. Saya isteri awak lah. Sayang, jangan tergesa-gesa. Tunggu saya tukar baju awak. Lepas itu awak tidurlah. Dongli, apa awak buat? Lin Fan, bukankah awak suka badan saya? Mari, saya beri pada awak. Dongli, tak malu ke? Saya dan awak apa-apa pun tak berlaku. Awak jangan cuba fitnah saya. Kita dah jadi begini. Awak kata apa-apa pun tak berlaku? Ada orang percaya ke? Isteri awak percaya ke? Dongli, apa awak nak buat? Mudah saja. Awak ceraikan Li Xiaoyue. Kawin saya. Macam mana wanita kau ni? Kau tak sedar diri ke? Aku pernah kelaparan. Pernah ditipu. Jadi, aku dahagakan wang. Kau dahagakan wang? Cari sendirilah. Kau buat kacau kat sini nak buat apa? Aku tak akan kahwin dengan kau. Tak nak kahwin pun tak apa. Beri aku 1 bilion, aku terus pergi. Dongli, kau bergurau ke? Kenapa kau fikir aku akan beri kau 1 bilion? Sebab semua ini. Kau pun tak nak isteri kau nampak gambar-gambar ini, kan? Kau tak tahu malu ke? Aku tak tahu malu. Apa hal? Kau beri aku 1 bilion, aku terus hilang. Tak akan ganggu kau lagi. Aku tak ada 1 bilion. Aku dengar tadi. Korang beli rumah, untung banyak sangat. Kau untung 1.4 bilion. Mana mungkin aku bawa semua wang tu pada diri sendiri? Semua wang tu aku guna buat pelaburan. Cuma ada 500 juta. 500 juta pun boleh. Beri aku dulu. Yang lain tulis surat hutang. Bank tak boleh keluarkan banyak wang sekaligus. Aku tulis cek. Kau pergi ambil sendiri. Jangan cuba tipu aku. Kalau tidak, aku akan hantar gambar-gambar ini kepada isteri kau. Baiklah. Tak nak usik kau lagi. Abang Cui, Tang Ming masuklah. Hahaha. Hebat. Memang terlalu hebat. Kamu sengaja mabuk dan perangkap saya. Dongli, ini semua kerana kau paksa saya. Kau habis-habisan rosakkan keluarga saya dan ugut saya 10 bilion. Bukti-bukti ini cukup untuk kau masuk dalam. Tak mungkin. Berani ganggu adik saya Lin, kau cari mati. Bila kau masuk dalam lokap pun tak senang. Saya akan cari orang jaga kau baik-baik. Lin Fan, lepaskan saya boleh tak? Saya janji tak akan ganggu kau lagi. Saya beri peluang kau sendiri tak nak. Lebih baik kau masuk dan fikir-fikir semula. Lin Fan, saya salah. Lin Fan. Adik Lin, langkah kau memang bijak. Macam mana kau tahu perempuan ini akan datang? Dia selalu ikut saya. Semestinya saya tahu. Perempuan ini kejam juga. Nasib baik kau cepat bertindak. Kalau tak, perempuan ini pasti jadi masalah nanti. Baiklah. Terima kasih pada dua adik hari ini bantu saya buat perangkap. Lain hari saya belanja. Alah, jangan sebut kau bawa kami dapat banyak duit. Perkara kecil ini apa sangat. Jom. Ayah, Putri kecil ayah, hari ini rindu tak pada ayah? sangat rindu nak dengar cerita. Baik, ayah ceritakan. Sayang, saya bawa Yue balik dulu. Kucing malang muka masam. Siang tadi bukan baru datang? Isteri, ada hal saya tak berani beritahu. Kenapa? Pelaburan ada masalah? Berita baik. Saya untung main saham.
500 juta. 500 juta. Betul ke? Betul. Dulu tak berani bagi tahu. Saya takut awak tak terima. Lepas tu, saya laburkan 500 juta di Bandar Cahaya Matahari Barat. 500 juta habis dilabur. Tapi itu projek terbengkalai. Saya tahu tapi saya menang. Kerajaan ada rancangan di sana nak bina bandar kediaman baru dengan sekolah utama. Harga rumah naik berkali ganda. Cuba teka saya dapat berapa? Saya tak tahu, awak beritahulah. 1,5 bilion. 1,5 bilion. 10 banyaknya. 0,5 bilion tak apalah. Saya tak mimpi kan? Sayang, betul ke? Mestilah betul. 0,5 bilion ini hanya permulaan. Nanti, kita ada lebih duit. Rancangan saya baru bermula. Apa saya boleh buat? Apa kata awak? Isteri. Alah, jahatnya. Cakap serius, awak main-main. Jadi, awak mandi dulu. Saya tunggu dalam bilik. Isteri. Isteri. Awak cantik sungguh.